Okey, baik, hari ini kita akan tengok uh, okey ya, menu muka surat 221 lah, 221. Baik. Hmm, Dialektis ni malah kita ketika ini antiface ya. Baik, saya nak share sini bahawa tengok figure 18 minggu 18 minggu dalam menu tu ya. Bentuk tu memang lagi tu lah. Cuma cikgu nak share bahawa kita nak banding tu kita kena tengok pada paksi masa, dan masa tu mestilah pada masa yang sama. Okay? Masa tu mestilah pada masa yang sama. Dengan masa yang sama baru kita tahu antara dua apa nama ni graf tu ataupun dua sinusoidal tu dia berbeza fasa atau tidak. Okay? Okay, baik. So apa maksud cikgu ya? Mari kita tengok di muka surat 220. Okay, di muka surat 220 cikgu harap nampak warna-warni. Okay? Ya. Nampak warna. Okay. Baik. Mari kita tengok pada masa yang sama. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan pada masa yang sama. Baik. Sebelum pada ni cikgu share, cikgu harap boleh bila berurusan dengan graf sinusoidal, memang itulah kerja kita. Baik. Kita tengok apa yang dimaksudkan dengan phase shift ataupun fasa yang berubah. Ini fasa yang berubah. Malah kita tengok in phase, out phase, anti phase lah. Itu nama-nama ni. Jadi untuk nama-nama tu cikgu harap boleh share lah. Baik, perbandingannya ialah bila kita belajar vektor, kita ada dua. Yang pertama magnetik, yang kedua arah. Jadi kalau kita belajar ni mula-mula kalau kita pasal elektrik ke, pasal magnet ke, untuk menentukan arah, kalau generator kita guna tangan kiri, tangan kanan. Kalau motor kita guna tangan kiri. So dua-dua tu tidak memberikan kita nilai, dia memberikan kita direction ataupun arah. Jadi untuk mengira nilai kita perlukan maklumat lain. Okey, baik. So apa juga dialektis ni? In phase, out phase dengan active phase, itu nama-nama khusus untuk apa nama ni, bentuk-bentuk. Dan bentuk-bentuk tu mempunyai signifikan matematiknya ataupun nilai dia. Mempunyai nilai-nilai dia. Jadi nak menentukan nilai apabila kita kata in phase, berapa nilai dia? Apa maksud dia? Okey. Kemudian out phase, anti phase. Baik. Hari ni kita nak tengok in phase, out phase, anti phase. Itu kita panggil phase shift ataupun perubahan fasa. Jadi perubahan fasa ada berapa? Ada 3. In phase, out phase, anti phase. Okay? Jadi perubahan fasa ni selain daripada diwakili oleh perkataan, kita juga mesti boleh menulis berapa nilai perubahan tersebut. Nilai dia. Baik, nilai-nilai itu boleh disebut dalam unit radian, unit darjah, unit angle, unit degree, ataupun dalam unit masa. Dalam unit masa. Baik. Kalau kita tengok pada phase shift tu, mari kita cam dulu bagaimana. Baik. Hak asal bila kita nak banding antara dua apa nama ni graf, mesti ada graf rujukan dia, maknanya sinusoidal rujukan dia. Kemudian barulah kita dibanding dengan graf-graf yang lain lah. Okey, baik. So kalau kita tengok dalam contoh yang kita bagi ni di atas ni,
phase shift, kita tengok original phase. Original phase ni start daripada kosong kosong, ataupun kita ingat sebelum pada ni kita nak buat apa-apa, kita mula daripada kosong kosong. Kita mula daripada kosong kosong. Apa maksud kosong tu? Paksi Y kosong, paksi X kosong. Apa maksud kosong tu? Tinggi ataupun tinggi pada paksi Y tu kosong, masa atau angle kosong juga. Kosong juga. Dan kita kena faham bahawa angle ni dari kes ni maknanya omega T, omega pi per 2 90 darjah mesti sama. Baik, untuk membincangkan malam ni cikgu berdasarkan modul kita ni, kita tengok pada kita paksi X tu kita anggapkan dia sebagai dalam radian. Dalam radian. Baik, so kita nak banding di antara graf merah ni dengan graf biru ni. Baik, so daripada sini kita tahu bahawa ada phase shift, ada perubahan fasa. Phase shift dia ni dia bukan in phase ni, dia out phase. Dia out phase. Dan kita tengok ni dia ni out phase, hot merah. Hot merah mendahului graf merah, mendahului B. Graf merah mendahului B. Baik, apa kita kata gitu? Sebab baik, kita tengok pada origin merah kosong kosong, merah tu kosong, apa nama ni, hak biru tu sebab garis yang sama tu daripada kosong X tu, kosong darjah tu, kosong radian ni kita turun bawah, dia biru ni pada kalau katalah kita ubah radian kepada masa, kita kata pada masa kosong omega, hak biru masa kosong ni dia tidak kosong. Pada masa kosong dia tidak kosong. Hak biru ni telah jadi negatif. Telah jadi negatif. Jadi kalau begitu kita boleh katakan bahawa A ni mendahului B. A itu mendahului B. Sebab B baru duduk di negatif, tak jadi kosong lagi. Baru duduk di negatif, tak jadi kosong lagi. Baik. So kita boleh kata dia ni out phase. A mendahului B. Baik. Out phase dia ni ataupun apa nama ni, kita tahu dah dia mendahului, tapi kita macam juga kita fikir sebuah kereta. Kereta tu telah potong kereta kita. Kadang-kadang kita akan berhenti konvos kita sampai situ lah, tapi kadang-kadang ayah kita buat dah 120 dah. Jadi ayah kita kata, dia ni lagi pada kita ni, kita 120, dia mesti lebih lagi. So berapa? Tu segi perbualan kita. Jadi dari segi phase shift ni pun serupa juga. Dia memang dah apa nama ni, A tu mendahului B, tapi berapa A mendahului B? Jadi kita pun tengok A, titik A, kita tengok pula di paksi Y, daripada titik bulat merah tu ke titik bulat biru tu. Kalau kita tengok situ, kita ukur, kita agak lebih kurang ni adalah pi per 4. Jadi untuk tengok siapa mendahului siapa, kita tengok pada paksi Y semasa selalunya paksi X ni adalah kosong. Untuk tengok berapa nilai, kita tengok pada paksi X ke kanan. Berapa dia mendahului. Baik, sekali lagi cikgu ulang, untuk tengok apa nama ni, siapa mendahului siapa, kita tengok paksi X di kosong, boleh turun bawah nampak dia negatif. So kita tahu merah mendahului biru. Soalannya, walaupun kita tahu mendahului sama juga dengan vektor, kita tahu arah, berapa nilai dia? Nilai dia kita kena tengok pada paksi X.
kita kena tengok pada paksi X semasa Y kosong. Okay. Nak tengok mendahului, boleh balik kali ketiga. Nak tengok mendahului, kita tengok pada paksi Y semasa dia kosong. Okay. Paksi Y itu kosong, tengok keseluruhan paksi daripada atas ke bawah. Paksi Y atas ke bawah. Okay. Atas ke bawah. So kita tahu dia merah mendahului B. Baik. Nak tahu berapa nilai? Kita tengok pada bila Y kosong tetapi paksi X, maknanya pada paksi X Y itu kosong pada paksi X, pada paksi X. Okay. So maknanya pada untuk tengok phase shift ni kita kena tengok kedua-dua bahagian. Okay. Y atas bawah akan beri kita direction ataupun siapa mendahului siapa. Okay. Paksi Y bila Y kosong ikut paksi X, paksi X, dia akan memberi kita berapa nilai fasa tu, perbezaan fasa tu. Jadi kita kena tengok pada paksi X. Di Y kosong juga, Y kosong pada paksi X tu, Y kosong maknanya paksi X lah. Y kosong atas bawah nilai Y. Okay. So biasa kan tengok paksi Y. Y atas bawah, Y kosong kiri kanan. Jadi key dia ialah Y atas bawah, Y kosong atas bawah, itu adalah untuk direction. Y kosong kiri kanan, itu adalah untuk nilai phase dia berapa. Phase dia berapa. Okay, cikgu harap keyword ni boleh digunakan supaya kita tak rasa janggal, tak rasa takut lah. Okay. Jadi cikgu boleh balik. Y kosong atas bawah, kita boleh tahu siapa mendahului siapa. Y kosong paksi X ataupun Y kosong kiri kanan ni maksudnya itu paksi Y lah. Paksi X lah. Kita tengok antara pada ni titik merah dengan titik biru. So berapa nilai itu? Itulah nilai untuk perbezaan fasa tersebut. Jadi untuk menulis perbezaan fasa ni, kita tengok sebelah tu cikgu buat original phase dalam bentuk omega T, dalam bentuk theta. Okay, Y sama dengan sin theta. Theta ni fasa untuk ataupun persamaan asal dia. Dia katalah Y sama dengan sin theta. Jadi ni original dia. Okay, kemudian beza dia tu untuk graf yang kedua. Okay, graf yang kedua. Katakanlah dalam kes ni Y sin theta ni ialah graf warna merah je lah. Persamaan graf warna merah. Baik, persamaan graf warna biru tu dia teranjak sikit daripada merah adalah sebanyak phi. Jadi phi itulah phase shift ataupun nilai sudut yang berbeza dengan merah. Jadi kita tulis Y sin omega T. Okay. Y sin omega T. Okay. Jadi sini ni omega T ni biasanya kita boleh tu semula Y sin theta campur dengan phi. Campur dengan phi. Baik, phi itu ialah beza fasa. Beza fasa dengan merah tadi lah. Kemudian phi ni kita boleh ataupun theta dengan phi ni sebenarnya kita boleh tulis dalam bentuk omega T. Contoh, sin theta. Jadi kita boleh tulis sin omega T. Jadi kalau katalah dalam bentuk omega T, jadi graf ni mestilah Y melawan T. Jadi kita boleh tulis mula dia maknanya T campurnya omega T. Itu untuk menghasilkan T campur dengan delta T, daratnya omega, itu adalah fasa yang baru. So kita boleh tulis dalam bentuk Y melawan T ialah sin omega T phi. Phi itu adalah beza fasa. Jadi persamaan dalam bentuk theta, Y sin theta untuk warna merah tu,
Y sin theta phi untuk warna biru, dalam bentuk omega, Y sin omega T warna merah, Y omega T campur dengan omega delta T, itu warna biru. Kalau dah dan paksi dia akan berubah jadi T lah, T. Cikgu harap perubahan daripada theta kepada omega T itu jadi biasa. Baik. Bawah tu ada warna biru, warna merah, warna hijau, warna biru semua tu ialah perbezaan gelombang-gelombang. Jadi kalau kita nak tengok, kita tengok Y kosong atas bawah, Y kosong kiri kanan pada versi X. Jadi kalau kita tengok ni, kita bandingkan dengan warna purple. Jadi warna purple tu adalah sin theta. Jadi hak merah gambar rajah bawah ni dia mendahului purple, hijau mendahului purple. Manakala biru didahului oleh purple. Warna biru sebenar dengan biru kuras sebenar tu didahului oleh warna purple. Bapa tu boleh kita tengok pada paksi Y, bila Y kosong atas bawah. Atas ke bawah. Kemudian berapa perbezaan fasa tu, maka kita tengok Y kosong pada paksi X. Pada paksi X. Jadi daripada kosong kita bergerak ke kanan, kita boleh nampak kalau dengan biru tu dekat nombor 1, daripada warna purple ke warna biru, warna 1, itu beza fasa dia berapa. Nombor 1 tu selalunya kita letak paksi X ni boleh jadi masa, boleh jadi angle. Tu 1, 2, 3, 4, 5 tu hanya sekadar unit saja. Jadi kita tak tahu berapa nilai. Tapi itulah beza fasa. Baik, purple dengan hijau. Purple dengan hijau. Dengan hijau, jadi daripada kosong sampai situ, so kita boleh tengok dia tu ialah nilainya dia mendahului hijau tu mendahului purple, nilainya lebih kurang 90 darjah ataupun negatif 90 darjah lah. Gitu. Alright. Itu secara perbandingan beza fasa dan mengira nilai beza fasa. Mengira nilai beza fasa. Okey. Baik. So biasakan untuk lihat graf. Okey. Seterusnya kita pergi pada kita nak banding di antara dua. Jadi tujuan bandingnya adalah untuk membandingkan di antara AC dan juga DC. AC dan juga DC. Figure kalau dalam modul figure 1810. Dalam modul figure 1810. Dalam komputer ni 1811. Jadi kita nak tengok apa kaitan power AC dengan power DC. Kenapa power? Jadi sebagai makluman, kita di rumah kita guna elektrik daripada TNB ni. Kita beli apa sebenarnya? Beli voltan ke? Beli current ke? Jadi TNB tu jual kita apa? Dia jual kita gapur. Jadi secara teknikalnya TNB dijual kepada kita ialah power untuk setiap jam. Untuk setiap jam. Yang kita belinya ialah power lah daripada TNB. Jadi bila kita dah beli power, lalulah dia bekalkan AC, macam mana kita nak tahu berapa banyak power yang ada? Kalau DC senang saja, P sama dengan IR.
Kita tengok berapa power di stok kau kan. Banyak tu lah. Itu lah bateri tu. Tapi AC yang wayar masuk, kemudian kita switch on, nyala. So, berapa power dia? Kalau lah apa namanya DC mudah je. Kita beli kalau katalah bateri kereta stok kau tu harga dia RM200. That's it. Kita beli stok kau, sambung di kereta, then on. Habis-habis lah. Kalau AC dia mesti bersambung. Jadi berapa nilai power dia? Jadi bila sebut tentang jual beli, tidak ada nilai tara yang sebenar. Jadi dalam kes ni kita kena faham bahawa nilai tara AC mestilah sama dengan DC sebab DC kita boleh tengok dengan tangan, kita boleh feel, kita boleh tahu wajar tak wajar. Bayangkan kalau katalah bateri DC 1.5 volt, biasa kita beli tu dijual dengan harga RM200. Kalau kita kita tak terbagi ataupun kita kata kenapa jadi begini, kenapa harganya tiba-tiba mendadak. Jadi di pihak AC pula dia tak ada tokoh gitu, dia hanya dibekalkan dengan bila ada beban nyala lampu, nyala mesin, so berapa nak dibayar, berapa nak dijual. Itulah secara apa namanya gambaran yang cikgu boleh beri untuk kepentingan apa namanya perniagaan. Baik, sekarang kita tengok macam mana kita banding. Baik. So, kalau kita sambung litar ni, litar AC kita sambung kepada resistor yang sama, litar DC kita sambung kepada resistor yang sama. Baik. Litar DC kita sambung kepada resistor dan dia akan dissipate power. Dissipate power. Dan dia bekalkan arus DC lah. Baik. AC pun dia akan dissipate power juga. Katakanlah P yang dikeluarkan ataupun dissipate pada resistor tu dalam rate yang sama. Mari kita tengok. Baik. Kalau kita tengok pada graf, figure 18-12 ataupun dalam model itu figure 18-12, itu adalah arus melawan masa bagi direct current. Maknanya daripada kosong sampai ke bila-bila current dia sama je. Current dia sama je. Senang lah. So direct current. Itu sebab panggil direct current. Sebab tu dia kata there is at the same rate. Baik. Manakala kalaulah apa ni gambar graf B tu, ni AC. AC. Daripada kita current melawan masa, ada kosong dia kosong, dan ada masa dia maksimum, ada masa dia minimum, ada masa dia kosong, ada masa maksimum, ada masa ni. Maknanya kalau kita katakan, kalau kita letak di current tu, kalau kita boleh tengok dalam 0.001 saat, sekejap panas, sekejap sejuk, sekejap panas, sekejap sejuk, sekejap panas, sekejap sejuk lah. Kiranya begitulah. Sebabnya dia sekejap tinggi, sekejap rendah, sekejap tinggi, sekejap rendah. Jadi macam mana ni? Kalau graf dia mudah lah. Current ni banyak tu, kita pun bayar lah banyak tu lah. Moga dia kekalkan banyak tu. Ni kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada. Macam mana tu? Jadi daripada sini untuk tujuan pembuktian ni, kita boleh katakan bahawa kalau lah itu kita ambil average dia. Kita ambil average. Kita ambil average. Maknanya kita ambil cara purata. So macam mana purata? Purata dia ialah I0 bahagi 2. kita ambil secara average ataupun purata. I0 bahagi 2. Jadi dari itu cikgu buat tu apa namanya simbol segitiga tu I ialah
1/2 I naught. 3 tu bukan kuasa 3 dah. 3 tu ialah footnote untuk bawah tu. Ada uh, explain tentang persamaan tu. Bukan kuasa 3 dah. Sebab dia jauh daripada I naught tu. Dia bukan kuasa 3. Ya? Okay. Jadi kita boleh katakan bahawa purata bagi arus. Okay. Sebab dalam statistik biasanya kita ambil average lah. Berlaku macam ni. Okay. Ataupun sejak ada sejak tak ada, jadi kita ambil average. Purata ni. Okay. Jadi semua boleh dikatakan semua setuju lah. Kita ambilkan. Oleh itu, kita boleh katakan bahawa untuk mengira average power dissipate untuk direct current tu, kita boleh katakan kan, untuk power dissipate bagi direct current, ataupun kalau tidak pun kita boleh kira untuk direct current tu P sebagai I kuasa 2 R ataupun IV. I kuasa 2 R ataupun IV. Semua formula tu diterima. I kuasa 2 R ataupun IV tu kita boleh itu adalah power direct current. Jadi formula yang sama kita bawa kepada alternating current. Jadi sini kita boleh katakan bahawa average power dissipate untuk alternating current, P AC. Jadi I juga, tapi I purata. I purata ni kita kuasa 2 darab dengan R. Jadi apabila kita kuasa 2 I kuasa 2 R, kita dapat 1/2 I naught R. I kuasa 2 R darab. Jadi oleh kerana kita nak ataupun kita anggapkan bahawa power yang dikeluarkan oleh AC current tu mesti sama dengan DC current, jadi dengan itu barulah dia sama. Maknanya kalau kita nak jual pun bila power DC tu sama dengan power AC, ataupun kita naknya bila kita beli power AC tu sama dengan power DC, kita persetujulah. Banyak tu bayaran yang kita perlu buat. Jadi untuk jadikan power AC ni sama dengan power DC, berapa current AC yang perlu. Baik. Jadi daripada persamaan ni kita tulis sama dengan setengah I naught kuasa 2. Daripada persamaan ni DC direct current sama dengan power AC. Power AC tu mesti puncak bahagi dengan set kuasa 2, bukan bahagi 2. Jadi untuk menjadikan power AC sama dengan power DC, arus ulang-alik ialah mesti puncak I puncak bahagi dengan set 2. Jadi I puncak bahagi dengan set 2 barulah dia sama dengan power DC sama dengan power AC. Jadi nilai I ni very special. I ni dinamakan sebagai root mean square current. Root mean square current. Jadi root mean square current ni, RMS current ni sama dengan IDC. Baik, IDC ni berapa perlu sama? Sebab kita nak suruh ataupun nak pastikan bahawa nilai power AC seimbang sama dengan power DC. Baik. Jadi kalau kita tengok purata setengah I naught tu tak sama lagi dengan power DC dekat power AC lah. Jadi yang kita naknya bila power sama tu hanya apabila puncak bagi dengan set 2, bukan bagi dengan 2. Puncak bagi dengan set 2 barulah power dia sama. Itu perbezaan yang kata. Jadi apa-apa pun yang kita bincang dalam AC, jadi bila ada I naught set 2, itulah nilai berkesan kepada semua alat.
kepada semua alat. Kepada semua alat. Baik, itu yang dikatakan sebagai root mean square current. Baik, so selain daripada itu, ini bermaksud this mean that AC circuit, the root mean square is equal to DC. Ini kenyataan yang cikgu sebut tadi dah. So lagi maksud dia ataupun it is equal to sama sama steady current ataupun current yang melalui litar. So kita macam mana? I0 bagi set 2 bagi VRF bagi dengan set 2. Jadi graf IRMS VR merupakan I berkesan kepada litar AC. Bagaimana pun kita mesti kira VRMS. VRMS. Jadi untuk mendapatkan resultant resistan bagi litar AC, VRMS bagi dengan IRMS. Bukannya V saya ikut V tu. Dia ada dua pilihan sahaja untuk R. Yang pertama ialah V0, R0 ataupun VRMS bagi dengan IRMS. Dan power dia ialah setengah pada V0, R0 ataupun VRMS darab dengan IRMS. Itu dapat power. Itu pun kita sebut sebagai average power. Boleh ya? Boleh je? Diberhentikan. Kau ngantuk. Okey. Seterusnya kita tengok cikgu bagi ini adalah electronic component. Electronic component. Ada banyak electronic component tu. Ni pun jenis lama dah ni. Mikroskop untuk tengok. Jadi seterusnya bila kita teruskan, kita nak guna current ni kepada electronic component. Electronic component ni ada dua pilihan ataupun ada dua jenis. So ialah active component, kadang-kadang kita panggil resistive component. Active component ataupun resistive component. Yang kedua ialah reactive component, ataupun passive component. Jadi dalam ilmu elektronik ni ada dua tu lah. Istilah ada active component tu sebagai resistive, passive component tu sebagai reactive. So apa yang maksudkan resistive ni? Resistive component ni dia bergantung kepada sumber tenaga, usually daripada DC circuit. And usually can inject power into the circuit, dan selalunya boleh inject power pada circuit. Jadi active component ni terdiri daripada resistor, diode, vacuum dan juga diode tunnel. Ni dua jenis ni kalau cari dalam Google ni nampak tunnel diode. Yang lama lah ni, yang paling biasa kita active component ni ialah transistor. Kita biasa guna. Hak pasif ni dia tak boleh berikan tenaga, pasif lah, ataupun kita panggil reaktif. Dia tak boleh beri tenaga kepada litar. So dia ni they also can rely on dia juga tidak bergantung kepada sumber kuasa.
except what is available from AC circuit. Dia hanya bergantung kepada AC saja. Dan contoh-contoh passive component ni ialah resistor, kapasitor, induktor dan juga transformer. Kat sini as a consequence, sebagai sebabnya they can amplify, dia tak boleh nak amplify, tak boleh nak increase power of the signal, although they may increase voltage, tetapi dia mungkin boleh ubah current dan juga voltage. Tapi dia tak boleh nak beri tenaga. Manakala kalau katalah active component ni, transistor, dia boleh amplify, dia boleh menguatkan. Jadi dia boleh increase tenaga. Jadi kalau kita belajar ni bukannya active component, passive component. Passive component ni resistor, kapasitor, induktor. Jadi tiga. Transformer tu sebelum pada ni lah. Kadang-kadang kita guna. So itu adalah jenis-jenis komponen elektronik ada. Kemudian ni contoh arus ulang-alik dari komponen. Ini electric device. Kemudian pada electric device tu kalau kita tengok nilai 240 volt. Nilai 240 volt. So apa maksud dia ni? Maksud dia ni adalah voltan VRMS. VRMS. Maknanya kalau cikgu tanya, kalau kita nak kira peak dia, kalau kita terima daripada TMB tu 240 tu, 240 ni bukan hot peak ni. Kalau hot peak dia 300 lebih. Sebab VRMS 240. Jadi kalau kita tengok I0 sama dengan set 2 darab dengan 240. Jadi kalau set 2 darab dengan 240, agak-agaknya praktik uji dulu. 33. 33? Berapa ni? 339.4. 339.4 voltan ni. Jadi ni sebab rice cooker ni ada mesin basuh, TV sejuk, TV and so on and so forth. Ni dia tu adalah VRMS. Sebab tu yang kedua tengok 240 volt, lepas tu ada tanda spur gelombang. Dia menunjukkan bahawa itu adalah arus ulang-alik. Arus ulang-alik. Alright. Ini pada normal condition lah. Normal condition. Baik. Yang keempat, bawah tu cikgu tunjuk ni adalah multimeter. Multimeter ada dalam maklumat kita. Jadi multimeter ni boleh pusing tombol dia ni, tombol ni off, tutup, V. Lepas tu kita tukar mode dia, sama ada dia untuk direct current ataupun arus ulang-alik. Jadi ada di skrin tu dia akan tulis gambar gelombang. Itu arus ulang-alik. Tukar mode punya yang kedua ni. Kalau nak guna untuk sendiri pun boleh, untuk cek bateri settle dan sebagainya. Jadi hal ni tombol tu boleh pusing dan kita boleh tukar. Ini kita namakan sebagai multimeter digital. Hot analog tak ada jual dekat tadi dan yang boleh guna. Kemudian selain daripada kita guna multimeter, kita juga boleh guna CRO ataupun cathode ray oscilloscope. CRO. Jadi CRO ni oscilloscope ni kalau bagi peminat elektronik dia beli sendiri lah. Cikgu pun cuba juga tapi mahal. Ada second hand tapi
tak ada nak beli lagi jaga-jaga orang kita terjumpa orang kita hok jual osiloskop nanti kita yang jual jadi hari ni mungkin mudah lah kan cuba tengok dalam Lazada tulis osiloskop berapa harga okey jadi dua-dua alat ni digunakan untuk mengecam mengenal pasti current dia apa namanya CRO ni kita boleh nampak graf voltan arus pada masa berkenaan. Manakala multimeter dia bagi nombor. Jadi kita ingat bahawa yang dia bagi nombor tu adalah VRMS, IRMS. Okay? Jadi hot average. Bukan average pur ke atas, tapi RMS, root mean square. Okay? Itu apa namanya kita boleh guna untuk tengok apa namanya voltan dan juga current bagi arus ulang alik. Okey, arus ulang alik. Okey, baik. Mari kita tengok contoh lebih belakang. Ini adalah contoh apa namanya soalan ataupun example untuk soalan lah. Okay, contohnya. Okay. A sinusoidal current change in time T according to equation. Jadi dia beri current untuk AC. Okay. I 2A sin 100 pi T. Jadi sini kita boleh tengok ada tadi ni adalah equation. Bukan graph. Equation. Tapi daripada sini juga kita boleh buat graph. Jadi untuk mengecam tu I tu paksi Y lah. 2A tu 2 ampere. Sin 100 pi T. 100 pi T tu 100 pi tu omega. T ialah T. Jadi kita bandingkan dengan persamaan umum gelombang. Kemudian dia kata what is the maximum current? Maximum current tengok 2 ampere. Yang kedua, berapa duration of the cycle? Berapa duration cycle dia ataupun tempo dia. So daripada situ kita boleh kata 2 pi ft. 2 pi ft itu omega tu. Jadi T berapa? T1 per F. Kita susun persamaan itu. Kita tulis persamaan umum sebagai I sama dengan I naught sin 2 pi ft. Jadi 2 pi ft. 2 pi kita keluar darab dengan 50 T. Jadi automatik kita cam bahawa F adalah 50. Jadi T berapa T? T adalah 1 per F. Jadi T adalah 0.02. Okay. Lepas tu kita dah dapat tempo. Daripada dua ni, cikgu harap Aziz boleh lakar graf. Lakar graf sebelum. Lakar air peak dia 2, tempo dia 0.02. Maknanya kalau buat graf tu 0.02, 0.04, 0.08. Itu adalah tempo paksi dia. Kemudian soalan tanya the current flow at the moment. Baru dia tanya kalau pada masa 1/400 saat berapa air? Berapa air? Dan dia ni kalau ikut cikgu terima ialah 1.414 dan dia adalah clockwise. Betul? Daripada graf boleh nampak, daripada graf tu boleh buat Phasor diagram, boleh nampaklah clockwise ataupun anti-clockwise. Pada masa 1/80. Berapa nilai dia? Nilai dia negatif 1.414 dan dia anti-clockwise. Jadi dalam modul tu apa nama ni muka surat 225 tu 225 tu kita ada gambar aja situ tu sebenarnya tak ada gambar aja. Cikgu buat gajah untuk 18.2.
gambar rajah 18.1 tu boleh lukis sendiri. Boleh lukis sendiri. Baik, kalau example 18.2, ni V0 sin 100 pi t. So dia nak suruh draw Faisal bagi voltage pada masa T 1/500, T pada 5/400. Ni maknanya dari bentuk pecahan tukar kepada bentuk perpuluhan. So T sama dengan 0.002 saat, kita dapat V0 sin 30 darjah. Ini adalah gambar Faisal untuk kalau persamaannya adalah V0 sin 100 pi t. Ini untuk 5/400 pada sukuan ketiga. A ni pada sukuan yang pertama. Okey. Baik. Boleh tu? Ji? 9.30 tadi? Boleh you. Boleh. So baik. Cikgu buat kesimpulan. Pertama, tengok muka surat 220. Kalau tak pernah boleh tanya. Tapi cikgu harap benda ni key ni kamu kena pegang dan apa nama ni tak rasa payah lah. Okay. Baik. Phase shift. Tengok phase shift. Hak merahnya diri. Jadi situ lagu-lagu mana pun kena sebut. Paksi Y kosong-kosong atas bawah. Atas bawah kita tengok. Untuk tahu siapa mendahului siapa. Paksi Y kosong. Kiri kanan iaitu paksi X. Belah kiri ke kanan ke kiri ke. Kalau ke kanan tu dia sebagai positif, kalau ke kiri itu sebagai negatif. Itu untuk tahu nilai phase shift. Nilai berapa phase. Atas bawah Y, paksi Y kosong-kosong atas bawah untuk direction ataupun siapa dari siapa. Paksi Y kiri kanan untuk berapa nilai. Untuk berapa nilai. Dan paksi X tu selalunya dia boleh jadi angle, dia boleh jadi masa, dia boleh jadi radius. Radian. Jadi itu yang pertama. Bila kita tengok surat 222, bila kita berurusan dengan AC, kita mesti cari IRMS dan juga I peak. Bila ada IRMS, ada I peak, adalah VRMS, adalah V peak. Sebab dalam AC yang efektif ialah IRMS dan juga VRMS. Bukannya I saja pada satu ketika job. Power dia ialah power untuk apa nama ni AC adalah setengah V0 I0 ataupun power dia ialah VRMS darab dengan IRMS. Kalau DC current P sama dengan IV je. I darab V. Jadi kita dapat power. Tapi dalam AC IRMS darab dengan VRMS. Jadi RMS, RMS, RMS. Jadi yang seterusnya ialah pada contoh tu bila soalan keluar kita mesti boleh rearrange. Rearrange muka surat 225 dalam modul dah. Muka surat 225 dalam modul. Persamaan tu kita mesti rearrange. Ada amplitude, ada omega, ada T. Rearrange dia sebab omega ada F. Daripada situ soalan minta T, soalan minta F, soalan minta omega. Dan persamaan ni adalah persamaan pada ketika T berapa-berapa. Jadi T berapa, current tu berapa. Bukannya hot peak. Kalau hot peak, kalau kita tengok dia adalah amplitude dia. Kalau jadi contoh hot peak bagi tu I sama dengan 2A sin 100 omega T pi T. Jadi hot peak 2A lah. Berapa RMS?
Kalau soalan tanya 2A bahagi dengan ataupun 2 bahagi dengan set 2, dapatlah RMS dia. Okay? Jadi untuk soalan ni rearrange persamaan sahaja dan memahami bahawa current dan juga voltan bagi AC dia yang efektif adalah pada RMS. Okey. Jelas. So sampai situ sebelum cikgu end call ni, kalau ada tanya dia tanya. Kalau ada nak tanya lah. Tak ada cikgu. Tak ada. Okey ni. Okey, masih sebab